Actually, isu IHR ni dah lama, and maaf ya, Rina cakap straight to the point and tidak berlapik. Dan Rina tidak setuju bila setengah orang mengatakan isu genocide di Gaza tu ialah untuk menutup isu IHR. Sebenarnya, isu IHR ni daripada Mei 2022 lagi. You tak perlu pilih yang mana satu you kena cakna, isu IHR atau isu Gaza. Dua-duanya penting. So please don't downplay your intellectual capacity just because ada dua important issues yang kita kena tahu. So now that I have that out of the way, apakah sebenarnya isu IHR? IHR adalah the International Health Regulations, and this is a set of undang-undang yang digunakan oleh WHO, the World Health Organization, untuk memantau diorang punya kuasa, dan basically ia menentukan apa yang WHO boleh buat dan tak boleh buat. Dan selepas pandemik COVID-19, mereka gubal regulations ini. So apa benda yang diorang gubal sampai human rights expert pun jadi risau? Yang pertama sekali adalah kuasa WHO untuk mengisytiharkan darurat kesihatan. Dan masalahnya dekat sini, mereka meluaskan lagi definition public health risk. Maksudnya, diorang tak ada definition yang tepat. Bila diorang rasa-rasa je macam benda ni public health risk, diorang akan announce dan semua orang kena ikut. Dan benda ni understandably merisaukan kerana sebelum ini, satu negara atau government boleh argue yang sebenarnya negara mereka selamat. Dan mereka boleh berkeras untuk tidak mengadakan satu darurat kerana ada implikasi ekonomi juga. Isu yang kedua adalah hak yang diberi kepada WHO untuk mengadakan legislative power. Apakah itu legislative power? Maksudnya dia boleh set undang-undang untuk rakyat kita. Undang-undang ini termasuk polisi lockdown kita. Ingat tak pandemik lepas? Even our own government struggle untuk apply these policies dengan baik. Dan suara kita sebagai rakyat still ada peranan. Contohnya bila diorang letak barbed wire dekat flags tu. Kita yang cakap, no, this is not allowed. This is not humane. Dan kerajaan kita dengar dan diturunkan. So kalau benda ni berlaku on an international level, will they hear what we have to say? Hak undang-undang ini juga boleh menyentuh kita punya medical rights. Contohnya, vaksin. Sebelum ini kita masih ada hak asasi untuk memilih whether or not we want to take the vaccine. Tetapi kalau WHO mempunyai legislative right untuk memaksa rakyat untuk adakan vaksin, kalau tidak mereka tidak boleh keluar langsung daripada rumah ataupun apa-apa sekatan yang lain, kita tak boleh buat apa sebab benda tu dah dikirakan sebagai undang-undang yang ditetapkan atas kita. Isu yang ketiga ialah perluasan WHO punya executive power. Maksudnya apa yang diorang boleh enforce dalam tanah air kita sendiri. Antara perkara yang mereka boleh tentukan ialah our affordability, accessibility terhadap satu ubat. So itu termasuk di mana kita patut spend money, berapa banyak kita patut spend money dan ubat apa yang rakyat patut ambil. Mereka juga boleh single-handedly approve apa-apa ubatan yang patut diambil oleh rakyat. Ini merisaukan sebab mereka automatically tak memerlukan third party research. Dan antara isu yang paling menakutkan ialah mereka ada hak untuk determine what is reliable information. So mereka lah yang akan fact check apa yang keluar daripada diorang punya camp sahajalah yang betul. Diorang even dah announce that diorang akan track our social media in real time using AI untuk memastikan no disinformation comes out. So korang boleh fikirlah sendiri apa maksudnya tu. Bagi Rina, semua perkara ini perlu dibincangkan di parlimen because our consent matters. Rina tak nak mass panic sebab benda ni sebenarnya dah lama dan belum di-enforce lagi pun. Yang penting, isu ni perlu didebatkan and we should have a clear stance of what we want as a country.